Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan mempersembahkan perbincangan berkenaan sejarah perkembangan bimbingan dan kaunseling di Amerika Syarikat. Saya Muhammad Farizul bin Ismail dan rakan saya Novatin Amira akan membincangkan dengan lebih lanjutlah berkenaan dengan perkembangan kaunseling dan bimbingan di Amerika Syarikat. Okay, jika kita lihat bidang kaunseling adalah merupakan satu bidang yang agak baru dan mengalami perkembangan yang boleh dikatakan agak drastik pada akhir abad ke-19 lah. Okey, pada asas penubuhan bidang kaunseling ini adalah bermula daripada bidang bimbingan vocational, iaitu pada asalnya adalah satu bidang untuk membimbing para pelajar dan juga untuk melatih pekerja di bahagian kemahiran dan industri. Pada peringkat awal, bidang ini hanya memberi bertumpuan kepada kebajikan kanak-kanak, pendidikan, bimbingan dan juga hak pekerja serta juga melibatkan undang-undang di Amerika Syarikat. Okey, gerakan pembaharuan bidang kaunseling adalah berterusan, iaitu sejak daripada awal revolusi industri yang berlaku selepas kurun ke-19. Okey, kenapakah bidang ini menjadi satu kepentingan di Amerika Syarikat? Kerana bidang bimbingan dan kaunseling adalah satu bidang yang digunakan untuk membuat penyelesaian bagi masalah-masalah sosial berikutan dengan peningkatan kadar penduduk dan juga kemajuan teknologi di Amerika Syarikat. Okey, seterusnya adalah pada penghujung abad ke-18 bermulanya pergerakan pembaharuan dalam bidang vocational bimbingan dan akhirnya tertubuhlah bidang profession counselling. Pada awal waktu ini berlaku revolusi industri, yang mana berlaku pergerakan pembaharuan sosial dan juga peningkatan bilangan pekerja asing di bandar-bandar besar seperti di New York. Okey, selaras dengan itu juga pada masa tersebut terdapat pembaharuan dalam bidang psikologi, iaitu penubuhan makmal sains dan psikologi di Eropah untuk menguji sistem psikologi manusia dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang emosi dan perasaan manusia. Okey, pada waktu itu juga muncul tokoh-tokoh yang penting seperti Freud, Alfred Bennett dan juga lain-lain yang memberi pengaruh dalam bidang kaunseling. Okey, pada awal abad ke-19 berlaku perubahan dalam pembentukan bidang bimbingan, terutamanya bidang bimbingan vocational yang lebih bersistematik dan memberi pendekatan yang menyeluruh. Tokoh yang penting yang menyumbang kepada pembaharuan bidang ini adalah Jesse B. Davis, iaitu seorang individu yang pertama kali memperkenalkan bidang bimbingan dan kaunseling di sekolah-sekolah awam. Okey, pada tahun 1907 beliau telah membuat perubahan pada bidang dalam sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Itu beliau memberi cadangan kepada guru untuk mengajar bidang kurikulum bimbingan supaya bidang tersebut dapat digunakan untuk membuat pembinaan sikap baik dan mengelakkan berlakunya masalah sosial di kalangan pelajar. Dan dengan bantuan pendidik lain juga, Davis juga telah memperkenalkan proses bimbingan yang sempurna untuk mengatasi masalah sosial di kalangan pelajar dan seterusnya untuk penduduk di Amerika Syarikat. Okey, seterusnya pada tahun seterusnya tokoh yang juga boleh dikatakan penting dalam bidang bimbingan dan kaunseling adalah Frank Parson, iaitu beliau juga dikenali sebagai bapa kepada bidang bimbingan, iaitu kerana sumbangan dan pengaruh beliau yang besar dalam bidang bimbingan dan vocational di Amerika Syarikat. Beliau melihat bahawa bidang ini perlu dengan kerjasama masyarakat untuk mewujudkan kasih sayang dan juga
menukar perasaan manusia daripada perasaan yang negatif kepada yang lebih positif, iaitu kerana selaras dengan revolusi industri yang mana masyarakat pada masa itu lebih mementingkan persaingan dan mengabaikan aspek-aspek kasih sayang dan perasaan. Okey, beliau juga telah menubuhkan kursus bimbingan vocational di Boston pada tahun 1908 yang merupakan satu langkah yang untuk menginstitusikan bimbingan dan vocational secara rasmi di Amerika Syarikat. Okey, manakala pada tahun 1910 bermulanya satu pembaharuan dalam iaitu dengan penubuhan Perbadanan Vocational dan Bimbingan Kebangsaan Amerika Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1913. Pada tahun 1915 pula, badan tersebut telah menerbitkan buletin berkaitan dengan bimbingan vocational kebangsaan yang pertama di Amerika Syarikat. Pada masa tersebut juga berlaku Perang Dunia Pertama yang mana proses kaunseling ini merupakan proses kaunseling dan bimbingan juga menjadi terkenal kerana digunakan sebagai alatan ujian dan latihan untuk penempatan sejumlah besar anggota tentera. Ujian psikometrik yang berskala besar mula diperkenalkan di dalam tentera Amerika Syarikat. Pada tahun 1911 juga, proses penawang kursus bimbingan kaunseling yang pertama di peringkat universiti telah diperkenalkan di Universiti Harvard. Okey, daripada ujian yang telah ujian dalam proses kaunseling vocational ini dapat menunjukkan bahawa emosi bagaimana emosi boleh dan pemikiran boleh mengganggu perasaan dan tingkah laku seseorang. Perjayaan proses ini telah menyebabkan berlakunya perkembangan dalam bidang kaunseling dan selaras dengan disesuaikan dalam institusi persekolahan, perniagaan dan juga perindustrian. Pada abad ke-19, ujian untuk mengukur tahap kognitif, keupayaan dan minat personaliti juga menjadi sesuatu yang umum kerana bidang ini, ujian ini merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam proses kaunseling. Okey, pada tahun 1920, teori pendidikan dan pendidikan lebih progresif telah diperkenalkan oleh kerajaan Amerika Syarikat dengan pengaruh daripada tokoh-tokoh bimbingan veteran perang yang telah mempengaruhi perkembangan profesion kaunseling. Pembentukan profesion kaunseling perkahwinan yang pertama telah diperkenalkan pada tahun 1929 oleh Dr. Abraham dan Dr. Hannah Stone. Okey, pada era kemelesetan ekonomi, iaitu pada sekitar tahun 1930, berlaku peningkatan minat pada pengkaji untuk mengkaji bidang kaunseling dan memberi penekanan kepada strategi menolong dan kaedah kaunseling yang berkaitan dengan pekerjaan. Okey, teori kaunseling yang pertama dibentuk oleh E.G. Williamson di Universiti Minnesota, iaitu beliau telah mengubah suai idea Parson dan menekankan pendekatan counselor centered dalam Minnesota, positive trait view, positive point of view dan positive trait. Pendekatan pragmatik beliau telah memberi kesan kepada peningkatan kemahiran pengajaran dan pengaruh kaunselor pada masa tersebut. Okey, E.G. Williamson juga berfikir bahawa tugas kaunselor adalah bukan sahaja untuk memahami tentang pengetahuan dan kemahiran pada diri klien mereka, tetapi ia selebih kepada untuk bagaimana membantu klien mereka untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi untuk peningkatan diri dan juga jati diri kepada kaunselor pada klien tersebut. Okey, pada tahun 1913, John Brewer pula telah mengenalkan subjek kurikulum untuk kaunseling dan bimbingan dalam persekolahan di Amerika Syarikat. Pada masa tersebut, kerajaan Amerika Syarikat mula sedar peranan bidang bimbingan dan kaunseling untuk digunakan di sekolah-sekolah di Amerika Syarikat. Okey, pada tahun 1940 juga berlaku perkembangan yang drastik, iaitu dengan munculnya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam bidang psikologi seperti Carl Rogers, iaitu beliau telah merevolusikan praktis kaunseling dengan cepat, iaitu beliau memperkenalkan pendekatan humanistik
iaitu mementingkan kepentingan klien dengan memberi penekanan kepada non-direktif yang melihat daripada segi keperluan individu dan juga lebih jujur dan serta lebih mudah untuk diterima oleh klien. Pada tahun 1940 juga beliau telah menerbitkan sebuah buku iaitu Counselling dan Psikologi yang memberi kesan ke atas bidang profession counselling. Beliau juga telah membuat perubahan antara bimbingan dan kaunseling kerana bimbingan adalah proses untuk membantu individu, manakala kaunseling adalah untuk membantu individu tersebut untuk membuat perubahan dan mencari penyelesaian kepada sebarang masalah yang timbul. Okey, peranan Rogers dan lain-lain ahli psikologi dalam bidang, terutamanya dalam bidang psikologi humanistik telah memberi kesan yang besar kepada kaunseling dan pendidikan, iaitu bidang kaunseling telah berpindah daripada sesuatu yang berteraskan kepada bimbingan vokasional sahaja kepada satu bidang yang lebih luas dengan memberi fokus kepada kebebasan personal dan juga untuk membantu individu-individu yang terkesan dengan Perang Dunia Kedua yang berlaku pada masa tersebut. Okey, pada masa era peperangan tersebut, kerajaan Amerika Syarikat memerlukan ramai kaunselor dan psikologis untuk membantu dalam proses pemilihan dan penempatan tentera di dalam bidang ketenteraan dan juga dalam bidang perindustrian. Okey, pada tahun 1947, Akta George Burden telah dibentuk untuk mempromosikan bidang kaunseling dengan menyediakan bantuan keuangan bagi institusi yang berkenaan untuk melatih kaunselor yang bertauliah dan mendapat pendidikan formal serta boleh memberi sumbangan yang besar dalam bidang kaunseling dan meluaskan lagi perkhidmatan kaunseling di seluruh Amerika Syarikat. Pada masa tersebut juga pentadbiran veteran perang juga membantu dengan memberi sumber keuangan kepada kaunselor dan psikologis dalam bidang kaunseling untuk membangunkan bidang kaunseling dan memperkenalkan untuk pertama kali istilah psikologi kaunseling. Okey, secara ringkasnya jika kita lihat pada kurun ke tahun 1900 orang yang berperanan penting dalam meningkatkan bidang bimbingan dan kaunseling adalah Frank Parsons, iaitu dengan menubuhkan sistem pendidikan bimbingan vokasional yang bersistematik di sekolah. Okey, pada tahun 1910 pula berlakunya penubuhan Persatuan Bimbingan dan Kaunseling Kebangsaan. Pada masa tersebut juga berlaku Perang Dunia Pertama dan pengenalan kepada ujian psikometrik di dalam bidang ketenteraan. Okey, pada tahun 1920 juga pengiktirafan telah diberikan kepada peranan kaunselor di bandar New York dan juga di Boston telah berlaku penerbitan buku yang bertajuk Strong Vocational Interest Inventory yang memberi sumbangan kepada peningkatan bidang bimbingan dan kaunseling, terutamanya bimbingan vocational. Okey, pada tahun 1930 E.G. Williamson juga telah memperkenalkan Directive Trade and Counseling dan John Brewer juga telah menulis berkenaan sistem pendidikan dan bimbingan di sekolah Amerika Syarikat. Pada tahun tersebut juga Akta Pekerjaan telah ditubuhkan. Okey, seterusnya pada tahun 1940-an peranan Carl Rogers dan lain-lain ahli psikologi telah membantu memperkenalkan konsep baru yang menyumbang kepada perkembangan bidang kaunseling dan seterusnya memberi pembaharuan dalam bidang kaunseling. Okey, seterusnya saya serahkan pada kawan saya Fatin Amira untuk huraian seterusnya. Terima kasih. Silakan Fatin. Okey, kita sambung tentang sejarah perkembangan kaunseling di Amerika ni selepas tahun 1950. Okey, selepas Perang Dunia Kedua berlaku tu, ramai mangsa ataupun masyarakat di Amerika yang sudah menyedari akan kepentingan kaunseling. Ini disebabkan oleh emosi mangsa yang tidak stabil. Jadi ramai yang muda ingin mencari kaunseling sebagai salah satu jalan penyelesaian. Beberapa teori baharu juga mula diperkenalkan oleh para psikologis dan psikiatris, antaranya
teori tingkah laku, rasional emotif, teori pembelajaran dan lain-lain. Pada tahun 1952 di Amerika tertubuhnya Persatuan Psikologi Amerika ataupun dalam bahasa Inggerisnya American Psychological Association. Diorang ni membuat satu cadangan untuk mengadakan satu latihan khusus untuk bakal kaunselor, iaitu dengan menjalankan teknik ujian dan temuduga kepada bakal kaunselor. Persatuan Psikologi Amerika ni bertujuan untuk menaik taraf kaunseling sebagai salah satu profession ataupun kerjaya yang profesional di Amerika pada masa itu. Selain itu juga dalam masa 1950 ini juga ditubuhkan American Personal and Guidance Association, iaitu APGA, bertujuan untuk menyatukan mereka yang berminat dalam bimbingan, kaunseling dan masalah diri. Apa yang menariknya adalah organisasi ini tidak menguatkuasakan taraf keahlian mengikut Super 1955. Selain itu juga American School Counselor Association dan Association for Counselor Education and Supervision juga telah diwujudkan pada Amerika pada tahun yang sama. Selain daripada tertubuhnya Persatuan Psikologi Amerika dan APGA, selain itu pada tahun 1950 antara tahun itulah diwujudkan juga American School Counselor Association dan Association for Counselor Education and Supervision. Mereka ni memainkan peranan penting dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Maksudnya dalam pembangunan bimbingan dan kaunseling ni lah. Persatuan-persatuan ni telah memulakan dan mempromosikan latihan yang lebih yang lebih standard lah kepada kaunselor-kaunselor di sekolah. Dilakukan juga teori dan latihan praktikum bagi kaunselor di sekolah. Mereka juga mengadakan sesi interaksi antara kaunselor dan klien, dan persatuan itu juga yang mencadangkan agar kaunselor diwujudkan kaunselor sepenuh masa di setiap sekolah. Contohnya di sekolah yang mempunyai 200 hingga 300 orang pelajar. Itu antara peranan ASCA, American School Counselor Association dan Association for Counselor Education and Supervision. Pada masa yang sama sebenarnya di Amerika berlaku isu-isu yang memerlukan perhatian kaunselor, iaitu masalah sosial yang semakin berleluasa. Jadi kaunselor pada masa itu memainkan peranan untuk memberi kesedaran tentang kepentingan kaunseling di peringkat sekolah. Antara isu-isu lain yang berlaku adalah contohnya penderaan kanak-kanak, AIDS, bunuh diri dalam kalangan dewasa, pengangguran, pergaulan bebas, pekerja bawah umur, dan juga keganasan. Fokus utama pada masa ni dalam bidang kaunseling ni adalah dia ada 3 fokus utama untuk program kaunseling, iaitu pembangunan akademik, pembangunan kerjaya dan juga pembangunan personal. Kita masuk pada tahun 1960. Pada tahun ni telah berlaku perang di Vietnam, berlaku juga pergerakan hak sivil dan pergerakan wanita yang memberi kesan terhadap pembangunan kaunseling. Kesan trauma daripada peperangan yang telah berlaku menyebabkan bertambah populasi ataupun klien yang memerlukan kaunseling kesihatan mental. Selain itu juga berlakunya pertambahan penyalahgunaan bahan, contohnya dadah dan sebagainya.
Okey, pada tahun tu juga pada tahun 1963 di Amerika telah mula terbentuknya pusat tindakan komuniti kesihatan mental. Maksudnya pada tahun tu 1963 mereka telah mewujudkan satu satu apa kata satu komuniti untuk khusus untuk kesihatan mental sahaja. Pada masa yang sama, kaunseling perkahwinan dan keluarga juga wujud di pusat tindakan komuniti kesihatan mental ni. Hal ini kerana berlakunya peningkatan kes penceraian yang sangat ketara lah di Amerika pada masa tu. Okey, selepas tu pada tahun lebih kurang 1970 perkembangan semakin pesat dalam bidang kaunseling dengan banyaknya program komuniti kaunseling diwujudkan. Jadi kaunseling ni telah menjadi lebih umum dalam klinik kesihatan mental, hospital, program bantuan pekerja, hospital sakit jiwa dan juga kaunseling menjadi sebagai pusat penyalahgunaan bahan seperti yang kita telah bincangkan sebelum ni. Okey, pada tahun 1976, Perbadanan Kaunseling Kesihatan Mental Amerika telah ditubuhkan. Okey, mereka telah menyatukan kaunselor kesihatan mental ni dalam satu kesatuan yang profesional. Selain itu juga pada masa tu kaunselor mengajar kemahiran kaunseling kepada guru juga. Okey, selain itu juga pendidikan program kaunseling pada masa tu telah ditetapkan untuk apa diorang ni ada peperiksaan untuk mendapatkan lesen psikologi tu. Okey. Kemudian kita tengok pada tahun 1980, pada tahun ni National Board Certified Counselor (BCC) telah dibentuk pada tahun 1983. Okey. Pada masa ni kaunselor telah diiktiraf sebagai satu pekerjaan yang profesional, satu career. Ramai individu pada masa ni ingin menjadi kaunselor kebangsaan. Okey, kiranya pada tahun ni satu lonjakan lah untuk kaunselor dalam career mereka. Okey, berlaku juga perubahan dalam bidang kaunseling pada masa ni, iaitu dengan pertambahannya fokus pada multibudaya kaunseling. Multibudaya kaunseling ni dimaksudkan dalam kurikulum supaya dapat bekerja dengan pelajar dari pelbagai latar belakang. Okey. Selain itu juga kaunseling pada masa ni menekankan pertumbuhan dan pembangunan manusia. Okey. Kalau dulu American Personal and Guidance Association (APGA) telah ditubuhkan, tapi pada tahun ni mereka telah menukar nama APGA menjadi American Association Counseling Development (AACD) pada tahun 1983. Okey, pada abad ini juga berlakunya pembentukan kehidupan, 5 tahap pembentukan kehidupan yang diasaskan oleh Erik Erikson. Okey, selain itu juga berlakunya peningkatan perhatian isu jantina dan kecenderungan seksual. Selain itu penekanan kepada pembangunan moral manusia daripada teori Lawrence Kohlberg. Okay. Menginjak pada tahun 1990 telah berlakunya satu krisis kewangan yang mana ia telah menyebabkan ACA ataupun American Counseling Association hampir ditutup. Namun pada tahun 1992 kaunseling telah termasuk dalam sumber manusia yang mana penjagaan kesihatan yang bersatu dengan Pusat Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Institut Kesihatan Mental Kebangsaan. Ini menunjukkan
kesihatan mental pada waktu tersebut telah menjadi satu perkara yang sangat penting lah di Amerika Syarikat. Okey, selepas tu pada abad ke-20, pada tahun 2000 hingga kini lah, profession kaunseling ni sudah berkembang dengan baik dan masyarakat juga sudah mula memberi perhatian yang penuh dan semakin dekat dengan bidang tersebut. Okay, kalau sebelum ni masyarakat masih belum terbiasa dengan kaunseling, masih belum terbiasa dengan isu-isu kesihatan mental dan semua tu. Tapi pada abad ke-20 ni mereka sudah mula menerima kaunseling sebagai satu keperluan ataupun satu kepentingan dalam kehidupan manusia. Kerjaya sebagai kaunselor dan psikologis ataupun psikiatris juga sudah mula menjadi pilihan masyarakat lah. Okay. Dalam masa yang sama, kaunselor juga sudah memasuki pekerjaan mereka dalam pelbagai populasi yang berbeza. Okey, contohnya kaunselor di sekolah untuk menyelesaikan ataupun membimbing pelajar-pelajar yang bermasalah ataupun yang mempunyai masalah lah. Okey, selain itu juga mungkin kaunseling dalam bidang perkahwinan, kaunseling keluarga, kaunseling kanak-kanak, ataupun kaunseling dalam isu kesihatan mental itu sendiri. Okey, daripada sejarah yang kita telah bincang sebelum ni, bermulanya pada tahun sebelum tahun 1900 lagi. Okey, secara kesimpulannya, apa yang kita dapat perhatikan ni, bidang bimbingan dan kaunseling di Amerika sebenarnya berlaku atas beberapa faktor. Antaranya adalah faktor peperangan, yang mana ia telah menjadikan satu batu loncatan lah untuk bidang kaunseling ni mula menapak di Amerika. Selepas tu kita nampak lah juga Amerika ni adalah satu negara yang mula mengasaskan atau mempelopori bidang kaunseling sebelum kaunseling ni wujud di negara-negara lain, termasuklah di negara Malaysia itu sendiri, yang mana awal tahun 19 lagi banyak teori-teori telah diperkenalkan oleh psikologis dan psikiatris, dan banyak juga kajian yang telah dilakukan di Amerika dengan tertubuhnya persatuan-persatuan kaunseling di Amerika. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.